Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar sekalian? Baik, pada hari ini kita sambung lagi siri pengajian kita. Dan pada hari ini kita ingin membincangkan satu tajuk yang masih lagi di bawah tajuk sumbangan tokoh. Dan di bawah tajuk sumbangan tokoh ini, kita ingin membicarakan seorang tokoh iaitu Khalifah Umar Al-Khattab. Baik, sebelum kita memulakan siri pengajian kita, eloklah kita melihat sukatan pelajaran. Dan pada bahagian sukatan pelajaran ini, iaitu di bahagian hasil pembelajaran. Pelajar-pelajar jangan lupa melihat setiap perkataan yang ada dalam sukatan pelajaran ini. Di bahagian hasil pembelajaran, kita melihat bahawasanya pelajar-pelajar perlu menilai sumbangan khalifah ataupun tokoh. Apa maksud menilai? Iaitu pelajar-pelajar perlu mengetahui secara mendalam dan memberi penilaian terhadap tokoh yang kita belajar. Contohnya pada hari ini kita akan belajar Khalifah Umar Al-Khattab. Pelajar-pelajar perlu memberi penilaian terhadap tokoh ini. Apabila kita membicarakan tentang seseorang tokoh, maka perkara pertama yang mesti kita nyatakan ialah berkaitan dengan latar belakang seseorang tokoh tersebut, atau disebut sebagai biodata. Baik, hari ini kita belajar tentang Khalifah Umar Al-Khattab, maka sayugia kita nyatakan tentang latar belakang Khalifah Umar Al-Khattab sebagai pengenalan dalam esei kita. Baik, Khalifah Umar Al-Khattab dipilih menjadi khalifah setelah dicalonkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan persetujuan para sahabat. Nama sebenar Khalifah Umar Al-Khattab ialah Umar bin Al-Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdullah bin Qartu bin Adi bin Ka'ab. Khalifah Umar Al-Khattab ini dilahirkan pada tahun 583 Masihi. Merupakan seorang yang sangat tegas, berani dan suka berterus terang. Beliau terdidik dalam keluarga yang terkenal, yakni berasal daripada Bani Adi yang merupakan keturunan bangsawan kaum Quraisy. Nama gelaran bagi Khalifah Umar Al-Khattab ialah Al-Faruq, yakni yang bermaksud orang yang membezakan yang hak dengan yang batil. Khalifah Umar telah memerintah selama kira-kira 10 tahun, iaitu antara tahun 12 hingga 23 Hijrah, yakni bersamaan dengan 634 hingga 644 Masihi. Dan sepanjang pemerintahannya, beliau telah mengutarakan janji-janjinya dengan mengadakan pelbagai pembaharuan dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi dan juga dalam bidang sosial. Beliau wafat ketika berusia 63 tahun setelah memerintah selama 10 tahun. Beliau mati ditikam oleh seorang yang berbangsa Parsi yang bernama Abu Lu'lu'ah yang beragama Majusi. Baik, apakah pembaharuan-pembaharuan yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar Al-Khattab? Isi yang pertama di bawah kata kunci pembentukan Majlis Syura. Apakah itu Majlis Syura? Majlis Syura ialah merupakan satu majlis perundingan negara yang tertinggi dan ianya terbagi kepada dua, iaitu satunya disebut sebagai Majlis Syura Tertinggi dan satu lagi disebut sebagai Majlis Syura Am ataupun disebut juga Majlis Syura Harian. Khalifah Umar Al-Khattab sendiri sebagai ketua pemerintah dan juga ketua negara dan akan dibantu secara rasmi oleh ahli-ahli Majlis Syura yang dianggotai oleh beberapa orang sahabat baginda sendiri sebagai mewakili seluruh rakyat. Ahli-ahli majlis terdiri daripada golongan Muhajirin dan juga golongan Ansar digabungkan, iaitu antara ahli majlisnya ialah Uthman bin Affan, Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Talib, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Mu'az bin Jabal. Jadi segala permasalahan yang timbul berhubung dengan negara akan diselesaikan dalam majlis syura ini dan khalifah tidak mempunyai hak istimewa dalam menentukan ataupun membuat keputusan-keputusan tanpa mesyuarat majlis ini. Dan di dalam majlis ini, para ahlinya wajib untuk meneliti semua masalah umat Islam dan negara yang diterangkan oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Selain daripada itu, fungsi utamanya juga ialah untuk menentukan jawatan khalifah.
di mana Khalifah Umar Al-Khattab telah pun membuka peluang dan juga kebebasan untuk bersuara dan mengemukakan pendapat di dalam majlis ini. Itu yang pertama. Isi yang kedua, di bawah kata kunci, pembahagian wilayah-wilayah Islam. Ekoran daripada kejayaan-kejayaan tentera Islam menaluki kawasan-kawasan yang luas, maka Khalifah Umar menghadapi masalah dalam urusan pentadbiran. Jadi untuk mengatasi masalah ini, maka Khalifah Umar telah membahagikan wilayah-wilayah Islam kepada beberapa bahagian dan ini akan memudahkan pentadbirannya. Beliau telah membahagikan kepada beberapa wilayah iaitu antara 6 hingga 8 wilayah dan wilayah-wilayah tersebut adalah seperti Madinah, Mekah, Jazirah Mesir, Iraq dan wilayah selatan dan juga wilayah timur. Dan setiap wilayah ini akan diletakkan seorang gubernur sebagai pentadbir dan juga dibantu oleh ketua setiausaha selain dibantu oleh pegawai-pegawai tertentu mengikut jabatan masing-masing. Pegawai-pegawai awam yang lain iaitu ketua setiausaha tentera, pegawai pemungut cukai dan juga hakim wilayah. Setiap wilayah terdapat pegawai-pegawai tinggi angkatan tentera. Baik, isi berikutnya iaitu yang ketiga di bawah kata kunci perlantikan pegawai secara bersurat. Pelantikan pegawai-pegawai ini dibuat secara bersurat dengan melampirkan senarai-senarai tugas dan juga apakah bidang-bidang kuasa yang perlu mereka lakukan. Baik, antara yang terkenal dalam pentadbiran ialah seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, Amru bin Al-As, Mughirah bin Syu'bah dan juga Zaid bin Sumayyah. Mereka yang dilantik sebagai pegawai ini akan diberi imbuhan ataupun diberi gaji tetap. Dan terdapat juga sebilangan pegawai yang setengah-setengahnya tidak mahu menerima gaji kerana mereka ini memiliki sifat takwa yang tinggi. Setiap pegawai juga adalah dilarang untuk menunggang kuda yang mahal iaitu dikenali sebagai kuda Turki iaitu jenis kuda yang cantik. Selain pada itu juga pegawai-pegawai ini juga dilarang untuk memakai pakaian-pakaian halus. Mereka juga tidak dibenarkan memakai pakaian yang mahal, iaitu pakaian yang halus dan makanan pula mereka tidak dibenarkan menggunakan tepung yang diayak, iaitu tepung yang berkualiti tinggi. Selain daripada itu, mereka juga dilarang menggunakan penjaga rumah ataupun pintu kediaman. Sebelum mereka ini dilantik ke jawatan yang mereka pegang, harta-harta mereka akan direkodkan. Dan jika terdapat sebarang tambahan harta yang diragui selepas mereka memegang jawatan, maka pemilikan harta-harta tersebut akan disiasat. Satu lagi syarat ialah semua pegawai dikendaki datang ke Mekah pada musim haji untuk mendengar taklimat daripada Khalifah Umar sendiri serta mengkaji semula keputusan-keputusan yang telah dibuat dan mendengar aduan daripada orang ramai. Isi yang keempat pula di bawah kata kunci memantapkan penubuhan Baitul Mal. Khalifah Umar adalah orang yang pertama menubuhkan institusi Baitul Mal ataupun disebut juga sebagai perbendaharaan negara bagi mengawasi kira-kira wang negara dari segi pendapatan masuk, pendapatan keluar wang negara. Semuanya akan direkodkan. Sumber-sumber pendapatan negara sebenarnya berpunca daripada beberapa sumber pendapatan iaitu yang pertama, sumber pendapatan daripada zakat, sumber pendapatan daripada ghanimah, yakni harta rampasan perang. Apabila orang Islam berperang dan menang dalam sesuatu peperangan, mereka akan mendapat harta rampasan seperti unta, kuda dan sebagainya. Selain daripada itu, sumber keuangan berikutnya adalah seperti sumber fee, iaitu harta rampasan tanpa perang. Selain daripada itu, sumber jizyah, iaitu cukai perlindungan daripada orang bukan Islam kepada pemerintah negara Islam. Dan satu lagi ialah sumber kharaj, juga menjadi sumber pendapatan negara, iaitu cukai tanah. Terdapat juga sumber seperti usyur, iaitu cukai perniagaan dan juga harta-harta peninggalan orang mati yang tidak mempunyai waris, juga dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Jadi Baitul Mal adalah merupakan bank negara pada ketika itu. Khalifah Umar Al-Khattab menubuh dan memantapkan penubuhan Baitul Mal. Baik, kita teruskan kepada isi yang seterusnya iaitu isi yang kelima.
Di bawah kata kunci pembaharuan dan undang-undang pentadbiran tanah. Khalifah Umar Al-Khattab juga telah memperkenalkan satu pentadbiran tanah yang teratur dan sistematik, di mana tanah-tanah yang dikuasai oleh tentera-tentera Islam telah pun dibahagikan kepada dua jenis. Pertama ialah tanah zimmah, iaitu tanah yang bertuan, dan tanah ini ditadbir oleh pemilik-pemilik asal, yakni pemilik-pemilik tanah tersebut. Manakala yang kedua disebut sebagai tanah sawafi. Tanah ini tanah tidak bertuan dan akan ditadbir oleh pemegang-pemegang amanah yang dilantik daripada ahli ayam, iaitu golongan-golongan peneroka. Dan tanah-tanah ini tidak boleh dijual beli atau dimiliki oleh sesiapa bagi mengelakkan perpecahan. Tentera atau umat Islam tidak dibenarkan mengambil tanah-tanah di negara jajahan, melainkan melalui pembelian. Isi yang keenam di bawah kata kunci penyusunan sistem ketenteraan. Khalifah Umar telah menyusun semula sistem ketenteraan dengan membentuk tentera tetap dan tentera sukarela. Maknanya ada dua jenis tentera pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Beliau telah menubuhkan satu jabatan yang dikenali sebagai Jabatan Ketenteraan atau disebut sebagai Diwan Al-Jund, dan penubuhannya telah disempurnakan pada 20 Hijrah untuk menjalankan urusan-urusan berkaitan dengan ketenteraan. Tentera-tentera tetap telah dibayar dengan pelbagai skim gaji yang berdasarkan status yang telah digariskan oleh jabatan tentera tersebut. Markas tentera pula telah dibina di sempadan yang menghadap kawasan-kawasan musuh seperti di Madinah, di Kufah dan juga di Basrah. Tujuannya adalah untuk mempertahankan wilayah-wilayah yang ditaluki serta meneruskan penyebaran agama Islam dalam kalangan penduduk tempatan. Isi yang ke-7 dan terakhir ialah di bawah kata kunci penggunaan kalender hijrah. Khalifah Umar adalah orang yang bertanggungjawab menentukan tahun hijrah dalam kalender Islam. Takwim ataupun disebut kalender ini dimulakan pada tahun 17 Hijrah dan bertujuan untuk memudahkan urusan pentadbiran negara, terutamanya dalam bidang pendidikan yang banyak membabitkan penggunaan tarikh. Sebagai penutupnya, dapatlah kita simpulkan bahawa Khalifah Umar Al-Khattab banyak memberi sumbangan kepada usaha meninggikan martabat Islam. Ia tidak terhad kepada peluasan jajahan sahaja, malahan pembaharuan-pembaharuan dan juga pembangunan meliputi semua aspek agama, aspek politik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Kejayaan ini adalah hasil kecekapan dan kebijaksanaannya di samping kestabilan dan keamanan yang diwarisi dari Khalifah Abu Bakar. Baiklah para pelajar sekalian, sebelum kita menamatkan sesi pengajian kita pada kali ini, marilah sama-sama kita melihat bagaimanakah bentuk-bentuk soalan yang boleh ditanya berkaitan dengan topik yang telah kita pelajari. Baik, kita tengok soalan yang pertama, soalan bentuk mendatar. Baik, soalan berbunyi, bincangkan pembaharuan yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab dalam bidang pentadbiran. Ini soalan bentuk mendatar. Mana kita bincangkan secara mendatar sahaja, iaitu apakah sumbangan-sumbangan yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Umar Al-Khattab sepanjang beliau berkhidmat sebagai khalifah. Baik, soalan yang kedua, soalan berpandu. Soalan berbunyi, dalam usaha memantapkan pentadbiran pada zamannya, Khalifah Umar Al-Khattab telah membahagikan wilayah-wilayah Islam kepada beberapa bahagian. Bincangkan. Baik, ini adalah soalan bentuk berpandu. Kenapa kita katakan soalan bentuk berpandu? Kerana salah satu daripada isinya telah pun dikemukakan dan kita hendaklah mengemukakan isi-isi yang berikutnya. Soalan yang ketiga ialah
Juga soalan bentuk berpandu yang berbunyi, sejauh manakah pengenalan sistem pentadbiran tanah yang diperkenalkan oleh Khalifah Umar Al-Khattab telah membantu pentadbirannya menjadi lebih teratur? Soalan ini juga lebih kurang sama dengan soalan jenis berpandu yang pertama, di mana bincangan diletakkan di bahagian belakang, di mana jawapan-jawapan lain juga diperlukan selain daripada satu isi yang telah dikemukakan. Cikgu rasa cukup sekadar itu dulu untuk kali ini. Sehingga kita jumpa lagi di lain masa. Cikgu sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.